Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Benar ya Tuhan, seperti lagu ini. 是的，主啊，就像这首歌， Penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. 求你来用你的话来充满我们的心思意念， Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. 因为你的话语是我们脚前的灯。 Bantu kami melihat kehidupan ini dari kacamata-Mu. 求你来帮助我们，让我们可以用你的眼睛来看我们的生命。 Di tengah pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi, 在我们所面对的一切困难和问题， bantulah kami melihat anugerah-Mu yang melimpah. 帮助我们，让我们可以看到你丰盛的恩典。 Berbicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan, 求你对我们每个人说话， sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kami perlukan saat ini. 按照我们现在所需要的， Kami memohon demi nama Tuhan Yesus. 我们祈求是奉主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 早上好，平安。 Kita akan merenungkan tentang pribadi Yesus. 今天我们有思考是关于主耶稣的品格。 Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada the perfect finisher, penyelesai yang sempurna. 就是完美的结束者。 Saudara sekalian, adalah baik kalau kita melihat kehidupan dari akhir. 那如果我们看我们的生命是从终点看起的话，那这是很好的。 Kalau kita melihat kehidupan hanya sekarang saja, 如果我们只看到我们的生命只是现在而已， kalau saat ini kita susah, kita putus asa dan berkata, wah sudah nggak ada harapan. 那如果我们感到很困难，然后很绝望，就说哎没有希望了。 Atau kalau misalnya kita hidup berkelimpahan, kita lupa ujungnya di mana kehidupan ini. 或者如果我们处在一个丰盛的生活当中呢，我们忘记最后是在哪里。 Makanya dalam 1 bulan ini kita berbicara kehidupan dari belakang. 所以这一个月呢，我们是讲述是关于从后面看我们的生活。 Kita ingin mengakhiri hidup ini seperti apa? 我们要怎样的来结束我们的生活？ Apalagi waktu kita itu berlomba dengan waktu. 更何况我们是跟时间追赶。 Hari ini itu hari ke-326 di tahun ini. 今天呢是第326天。 Kita sudah menghabiskan 7.824 jam nanti jam 12 malam. 那我们已经花了7824个小时。 Dan ke depan ada 39 hari kita meninggalkan tahun 2025 menuju tahun 2026. 那在前面呢，我们还有39天来离开这个2025年，进入了2026年。 Cepat sekali waktu ya. 时间过得真快，是吗？ Bentar lagi Natal. 过了不久就圣诞节了， Tahun baru. 新年了， Imlek. 然后春节， Kita ulang tahun. 我们生日， Terus Natal lagi. 还有 Tahun 圣诞 baru 节， lagi. 又新年， Imlek lagi. 又 Ulang 春 tahun 节 lagi. 生日。 Demikian berputar dan tambah hari tambah bertambah atau tambah berkurang. 那一直都是这样的循环，那我们就越增加还是越减少呢？ Nanti kalaupun orang nyanyikan panjang umurnya, kita harus dalam hati pendek umurnya. 如果有人 tambah 为我 pendek 们 maksudnya. 唱我们长寿，那我们心里说哦，我们就我们的生命就更短了。 Itu sebabnya saudara sekalian di dalam Alkitab yang kita baca, kita diminta untuk tekun sampai akhir. 那所以按照我们所读的经文，我们被要求是要忍耐到底。 Apa artinya tekun? 那这个忍耐是什么意思呢？ Tekun artinya kita bertahan. 那这个忍耐的意思就是我们要坚持， Bukan hanya bertahan, kita tidak bergoyah. 不但是坚持，但是我们也不动摇。 Kalau kita sekali mengiring Yesus, sampai akhir kita mau mengiring Yesus. 那如果我们要这个跟从耶稣呢，到最后我们还是要跟从耶稣。 Mengapa kita perlu bertekun? 那为什么我们要忍耐？ Karena hidup ini tidak sempurna. 因为我们的生命是不完美， Karena hidup ini punya banyak pergumulan. 因为我们的生命充满了挣扎。
Karena kemungkinan banyak doa kita tidak kita rasakan dijawab Tuhan. 有可能我们有很多的祷告是没有蒙神垂听的。 Sekalipun kita rajin beribadah kok masih ada persoalan. 虽然我们很殷勤的做礼拜，但是还是有很多的问题。 Kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. 我们活在一个不完美的世界， Banyak yang menggoda kita untuk menyerah. 有很多事情吸引我们，让我们放弃了。 Kita mungkin merasa percuma beribadah melayani Tuhan. 我们觉得我们侍奉上帝、做礼拜是突然的， Karena ternyata masalah tetap ada. 因为我们的问题还是存在。 Itu sebabnya Alkitab mengajak kita untuk bertekun. 所以呢，圣经教导我们要坚持， Bertahan. 要坚持忍耐， Tidak goyah. 不动摇。 Tapi juga bersukacita di tengah pergumulan dan penderitaan. 但是在挣扎和苦难当中，我们还是要喜乐。 Alkitab memberikan janji kepada kita, 这个圣经给我们一个应许， bukan menghapus masalah, 不是消除我们的问题， tapi memberi kekuatan kepada kita berjalan di tengah-tengah masalah itu. 但是给我们力量，让我们在苦难当中可以行走。 Bagaimana kita bisa bertekun sampai akhir? 那我们如何可以忍耐到底呢？ Ada dua hal yang kita mau renungkan. 那有两件事是我们要思考的。 Kita baca ayatnya yang pertama dari Ibrani 12 ayat yang pertama. 那我们要读希伯来书12章1节。 Saya baca dalam bahasa Indonesia pertama, lalu kemudian dalam bahasa Mandarin. 先用英文，然后用中文。 Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各种的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。 Kita bukan saja berlomba dengan waktu yang tambah lama tambah berkurang, 我们不但是跟越来越少的时间追赶， tapi kita juga berlomba di tengah jalan yang tidak mudah. 我们也在不容易的道路上也是在追赶的。 Mungkin jalanan itu begitu becek membuat kita tidak mau menjalaninya. 也许我们这个路上呢，那么很多水很多的这个积水呢，让我们不要再度过。 Atau jalan hidup kita seperti berjalan di batu karang. 或者我们的生活好像走在磐石上， Bukan hanya susah untuk dilalui, 不但是很难去度过， tapi batu-batu itu kadang-kadang merobek kulit kaki kita. 但是这些磐石有时候会破裂了我们的皮肤。 Namun Alkitab berkata, mari kita lihat saksi-saksi iman. 但是圣经说，让我们看到这个见证人， Mereka begitu banyak bagaikan awan di sekitar kita. 他们那么多，就像这个云彩围 Tak 着我们， terhitung jumlahnya. 是数不能数的。 Bagaimana mereka bertekun. 他们如何一致忍耐？ Misalnya kita kasih contoh beberapa tokoh. 那我们有几位这个信心为人的例子， Misalnya Nuh. 比如说诺亚。 Ada yang ingat Nuh disuruh apa sama Tuhan? 那你们记得上帝叫诺亚做什么呢？ Bangun kapal. 建造方舟， Di mana? 在那里， Di gunung. 在山上， Berapa besar? 有多大？ Sangat besar. 非常大。 Isinya bagaimana? Disuruh siapa mengisinya? 那里面是什么呢？ Seluruh binatang. 所有的动物。 Coba bayangkan. 那我们想一想， Gimana Nuh menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya? 那诺亚如何解释给他周围的人呢？ Nuh baru selesai berdoa dapatkan perintah itu, 诺亚祷告以后得到了这个命令， dia pulang ke rumah. 他回家了。 Istrinya bertanya, 他妻子问 Tuhan bicara apa? 上帝说什么呢？ Saya disuruh bikin perahu. 那他要我这个建造方舟。 Aduh, kalau perahu berarti kita mesti ke Sukabumi atau enggak ke Cirebon. 那如果建造方舟呢，我们必须去苏格兰或者吉勒本。
Oh enggak, Tuhan minta saya bangun perahunya di Tangkuban Perahu. 哦，不是的，上帝要我在福州山建造这个方舟。 Istrinya mungkin berkata, Noh, kamu nggak salah dengar. 那他的妻子说：“哎，你没有听错吗？ Kamu buat perahunya di sana, terus gimana bawa ke lautnya? 那你在那里建造方舟，那然后怎么带着到这个海上呢？” Tapi kemudian Nuh berkata, Tuhan minta itu. 但是他说是上帝要求这样的。 Apa isinya? 那里面是什么呢？ Semua binatang saya harus kumpulkan dan masukkan. 那所有的动物，我要把它们记起来，然后放在里面。 Mungkin istrinya langsung berdoa. 然后也许他的妻子就祷告 Aduh kasihan suami saya Tuhan. 主啊，我的丈夫很可怜啊， Saking stresnya gitu mikirnya. 他压力有如此的大，所以他的想法就是这样。 Kalau itu saya atau Pak Dondon, 如果是我还是写经历牧师， Pak Henrikus, Pak Dondon tadi pagi Tuhan bicara apa di doa pagi? 牧师刚才上帝对你说什么呢？ Kita disuruh buat perahu. 那他会要求我们要建造方舟。 Ide itu aja mungkin saudara udah, aduh iya, Muse sama Canglo nih kayaknya lagi punya banyak masalah. 也许听这样的话，你们就想，哎，这个牧师很长老可能是有很多 Oh 问题 ya 了。 nggak apa-apa, buat perahu di mana? 建造方舟是没关系的，是在那 Tangkuban 里， Perahu. 在福州山， Kan tambah ngerenyit kening saudara. 那你们就皱眉头了。 Besok-besok rapat majelis. 那过了几天就这个长者会议， Mari kita galang dana diakonia. 那我们要抽这个基金给那个， Karena Pak Henrikus dan Pak Dondon perlu diopnam. 因为牧师跟长老需要进医院， Pikirannya terganggu. 他的思想有问题。 Betul nggak sih kayak begitu? 那是这样吗？ Pada waktu itu Nuh hanya sendiri. 那时候诺也是一个 Nggak 人， mudah. 是不容易的。 Setiap hari orang mengolok-olok dia. 每天所有的人就嘲笑他， Keluarganya mungkin istrinya, udahlah Pak, mungkin kamu salah dengar. 他的家庭，他的妻子可能说：“哎，算了，也许你听错了。 Berapa lama Nuh membangun bahteranya? ”那诺亚有多久来建造方舟呢？ Nggak mungkin sebulan, 不可能一个 nggak 月， mungkin setahun, 也不可能一年， bertahun-tahun. 有很多年 Karena dia 的， harus potong sendiri pohonnya, lalu haluskan, tempel sendiri. 因 Nggak 为 mudah. 他要自己这个砍木头，然后自己做。 Ada alasan nggak buat Nuh? Tuhan, aduh, menyerah deh. Susah. 这个诺亚有没有原因让他跟上帝说：“主啊，我放弃了，太难了。” Tapi Nuh tekun sampai akhir. 但是诺亚他是坚持到底。 Yusuf diberi mimpi jadi pemimpin. 越是他得了这个梦，成为领袖。 Senang nggak saudara punya mimpi dari Tuhan? Kamu akan jadi pemimpin besar. 那你们喜不喜欢？如果上帝给你们一个梦， senang 你要 dong, 作为 pasti 一个 senang. 领袖，一定会很欢喜的。 Tapi kenyataannya apa? 但是事实怎么样呢？ Dijual jadi budak. 是被卖掉成为奴隶， Dibuang ke Mesir. 被丢在这 Masuk 个埃及， penjara. 这个坐牢了。 Bisa nggak Yusuf berkata, Tuhan kau kasih mimpi tapi bohong. 也许这个约瑟就说：“啊，主啊，你给我一个梦，但是你说谎了。 Ternyata aku bukan jadi pemimpin. 原来我没 Aku 有成为 jadi 领 budak 袖，我成为奴隶。” Tapi kan saya dan saudara tahu itu baru setengah jalan ceritanya, betul nggak? 但是我们知道这个故事 Akhirnya 还 Yusuf 是一半的。 Akhirnya si Yusuf jadi pemimpin nggak? 那最后呢？约瑟是成为领袖吗？ Tapi kalau jadi Yusuf, saudara mau menyerah nggak? 但是如果我们作为约瑟，我们要放弃吗？ Mungkin. 也许吧。 Itu sebabnya kisah Yusuf ditulis di sini supaya kita tidak menyerah.
所以这个约瑟的故事写在这里，让我们不要放弃， supaya kita tekun. 让我们一致忍耐。 Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti menepatinya. 如果上帝已经应许我们，他一定会成就的。 Kalau hari ini belum terjadi, bukan berarti Tuhan lupa dan Tuhan gagal menepati janjinya. 那如果今天呢没有成就，并不表示上帝忘记了他的应许， Karena perjalanan ini belum selesai. 因为他的路程是还没有完成， Tuhan yang memimpin dari awal, Tuhan yang menyelesaikan. 是上帝带领我们从开始，他就会让一切结束的。 Bagaimana lagi dengan Musa? 那摩西怎样呢？ 40 tahun di istana Firaun. 那40年在法老的王宫， Dia tahu dia harus membebaskan bangsa Israel. 他知道他要释放了以色列民， Tapi waktu ada kesempatan dia bertindak sendiri, 但是当有机会他有自己行动的话， malah akhirnya dia terbuang selama 40 tahun jadi gembala domba. 但是40年他就被抛弃了，是成为这个牧羊人。 Tadinya dia seorang yang gagah, 之前呢，他是因为很坚强的人， memerintah banyak orang, 是这个命令很多人， memerintah banyak prajurit. 命令很多的军队。 Kalau Musa lewat, semua orang hormat. 如果摩西经过的话，所有的人就尊敬他。 Tapi 40 tahun ketemunya sama domba. 但是40年之久呢，他只是见了这个羊。 Kebayang nggak saudaraku, jatuh dari atas ke bawah sedemikian rupa? 那我们可以想象，从上面他就落到下面了， Nggak mudah ya. 是不容易的。 Tapi Musa tekun sampai akhir. 但是摩西一直忍耐到底， Daud juga tekun sampai akhir. 大卫也是如此。 Waktu berhadapan dengan Goliat, dia takut, dia gemetar. 当面对歌利亚的时候，他很怕他战尽了， Tapi dia tidak bergoyah. 但是他不动摇， Dia tetap bertahan. 他还是坚持， Dia percaya pada janji Tuhan. 他相信上帝 Dia 的应许， terus berjalan melawan Goliat. 他不断的，他一直面对了这个歌利亚。 Daniel pasti takut bertemu dengan singa di gua itu. 但以理也一定很怕看到这个狮子在这个狮子坑里， Tapi Daniel bertahan, 但是他坚持 tidak bergoyah. 不动摇， Bahkan dia bersukacita atas penderitaan itu. 甚至在他的苦难当中，他还是很喜乐， Bukan karena penderitaannya, 不是因为这个苦难， tapi karena dia melakukan firman Tuhan. 但是因为他遵行神的话。 Banyak lagi tokoh-tokoh lain yang kita bisa ceritakan. 还有很多的这个人物是我们可以讲述的。 Semua orang percaya, orang beriman, berjuang dengan imannya. 所有信心为人呢，他为了他的信心而奋斗。 Karena semua murid Kristus berjuang melawan arus. 因为所有基督门徒呢，他们是要逆流而上而奋斗。 Kalau hidup hari ini kita rasa nggak mudah, 如果今天我们的生活很不容易， bertahan saudaraku. 我们要坚持， Jangan bergoyah 不 saudaraku. 要动摇。 Semua tokoh iman mengalaminya saudaraku. 所有信心为人都经历到的， Orang-orang beriman mengalami semuanya saudaraku. 所有有信心的人经历这一切。 Mari kita cari kekuatan untuk kita bertahan. 那我们要找力量，让我们可以坚持下去。 Mari kita cari kekuatan untuk bertekun. 那我们要找力量，让我们可以忍耐。 Sambil melihat para saksi iman itu. 我们也要看到我们这个信心为人。 Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang sama menguatkan kita. 我们也向神祷告，让同样的神可以兼顾我们。 Bukan Nuh yang membuat dia berhasil. 不是诺亚让他自己可以成功， Yusuf tidak berhasil dengan dirinya sendiri. 约瑟也不是因为自己而成功。 Musa tidak sampai akhir karena kekuatannya. 摩西是因为他的力量，他没有到最后的。 Daud bukan Daud yang mengalahkan Goliat. 不是大卫来打败了歌利亚， Tapi semua itu adalah karya Allah. 但是一切都是上帝的作为。 Kalau Allah bisa memampukan mereka berjalan sampai akhir. 如果上帝可以给他们能力，可以走到最后； Kalau Allah memampukan mereka bertekun sampai akhir. 如果上帝给他们能力，让他们可以忍耐到底。 Tuhan yang sama juga bisa membuat Anda dan saya bertekun. 那同样的，上帝也可以给我们能力，让我们可以忍耐到底。 Boleh bilang kiri kanannya bertekun yuk. 那我们可以跟所有的朋友说，我们要忍耐。
Ibrani bilang bersukacitalah karena semua orang beriman mengalaminya. 希伯来书说，我们要喜乐，是因为所有有信心的人就经历到的。 Kita tidak bersukacita karena penderitaannya atau karena masalahnya. 我们不是因为我们的苦难而喜乐， Tapi kita bersukacita karena di tengah badai kehidupan itu ada Tuhan yang sama yang pernah hadir di badai-badai kehidupan orang-orang beriman. 但是我们很喜乐，是因为在我们所面对的暴风当中有，上帝是同样的，上帝也带领那个有信心的人。 Ada kunci yang kedua. 有这个第二个这个关 Mari 键， kita baca ayatnya. 我们读这个经文。 Kita baca bersama-sama ya bahasa Indonesia dan Mandarin secara bersamaan. 我们一起用中文和印尼文一起读。 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga saya baca dalam bahasa Indonesia sekali, lalu kemudian dalam bahasa Mandarin. Ingatlah selalu akan dia. Dia itu siapa? Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. 那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。 Bukan hanya orang-orang beriman yang ada di jalur atau perjalanan yang gak mudah ini, saudaraku. 不是单单这个信心为人，走过这个不容易的道路。 Tapi di barisan paling depan ada yang namanya Yesus. 但是最前面的有耶稣， Dia yang berjalan paling depan. 他是在最前面行 Dia 走 yang 的， memimpin kita dalam perjalanan yang tidak mudah ini. 他带领我们来行在不容易的道路上， Dan dia bertekun sampai pada akhirnya. 他也忍耐到底。 Lahir di kandang yang hina. 他诞生在这个卑微的马槽。 Dalam usia bayi dikejar-kejar ingin dibunuh oleh Herodes. 他婴孩的时候也已经被追赶，要被这个希律王杀了。 Sepanjang pelayanannya ada yang mencoba untuk menjatuhkan bahkan membunuhnya. 在他的侍奉当中，有很多人要打倒他，杀死他。 Bahkan di akhir kehidupannya dia diludahi, dikhianati, disiksa dan mati di atas kayu salib. 甚至在他的生命的尽头，他就被鞭打，被侮辱，甚至钉在十字架 Dan di 上。 atas kayu salib itu dia berkata, sudah selesai. 在十字架上，他就说成了。 Dia menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita menjalani hidup yang tidak mudah ini. 他是成为我们的榜样，他如何可以度过这个不容易的 Jadi 生 kalau 活？ saat ini kita bergumul dengan pergumulan iman kita yang tidak mudah, 所以，如果今天呢，我们是为我们的信心而挣扎的话， bersukacitalah karena kita tidak sedang berjalan sendiri. 我们要喜乐，是因为我们不是独自一人行走的。 Bertekunlah karena kita tidak sendirian, 我们要忍耐，是因为我们不是一 tapi 个人 kita，berjalan bersama dengan Yesus. 但是我们与耶稣同行。 Apa itu arti Kristen? 那基督徒的意思是什么呢？ Atau dalam bahasa Inggris Christian, itu artinya pengikut Yesus. 就是基督的跟随者。 Kalau Yesus berjalan menuju Golgota dan disalib, 如果主耶稣到可可他行走被钉十字架的话， itulah cara hidup kita juga, saudaraku. 那这也是我们的生活方式。 Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. 在路加福音第9章23节， Saya baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian dalam bahasa Mandarin. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Bagaimana kita bisa bertekun sampai akhir? 那我们如何可以忍耐到底呢？ Mari kita mengiring Yesus. 那我们要跟从耶稣， Mari kita mencontoh Yesus. 我们要效法耶稣。 Yesus memikul salib menebus dosa kita. 耶稣背起十字架来救赎我们的罪。
Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memikul salib kita. 我们也被要求要背起我们的十字架， Itu tidak mudah. 这不容易的。 Kita diminta untuk menahan amarah kita. 我们被要求要忍着我们的生气， Kita diminta untuk memaafkan, mengampuni orang lain. 我们被要求是要宽恕别人， Kita diminta memberi harta kita. 我们也被要求要给我们的财 Kita 物， diminta untuk mengasihi orang yang tidak pantas kita kasihi. 我们也要爱那些不可爱的人。 Tapi itu adalah salib yang harus kita tanggung, 但 saudara. 是这就是我们要背起的十字架， Jangan lupa, 不要忘记。 setelah salib ada hari ketiga. 这个十字架以后呢，有第3天， Dan hari ketiga itu adalah hari kebangkitan. 那第3天是复活的日子。 Mungkin orang berkata, bodoh sekali jadi orang Kristen. 也许有人说啊，作为基督徒是很愚蠢的， Kok pikul salib setiap hari? 每天要背起十字架， Orang itu nggak layak diampuni. 那个人是不可以被饶恕的。 Kamu udah ngampuni 3 kali cukuplah. 你已经原谅他3次已经足够了， Kenapa pikul salib lagi? 为什么又这个背起十字架 Lalu 呢？ engkau berkata, habis firman Tuhan berkata, kalau mengampuni berapa kali saudaraku? 也许你们说，是因为这个圣经说， 70 kali 7 kali. 我们饶恕人是要70乘7 Artinya 次， nggak boleh berhenti mengampuni. 这表示我们是不可以停止饶恕。 Tapi ini anak udah kurang ajar sekali. 但是这个人已经很放肆的， Kepalamu sudah diinjak-injak. 他已经踩踏了你的头， Di mana harga 你 dirimu? 的自尊在哪里呢？ Orang nanti menertawakanmu. 别人会嘲笑你。 Oh, kita diminta pikul salib itu. 那我们被要求要背起十字架， Memilih percaya pada firman Tuhan. 选择来相信神的话， Tidak bergoyah. 不动摇， Tetap bertahan. 要坚持下去。 Dan bersukacita di dalam menanggung salib itu. 在这个背起十字架，我们还是要喜乐， Karena Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. 因为耶稣已经经历过这一切。 Dia dikhianati oleh Yudas yang sehari-hari bersama dengan dia. 他被这个犹大背叛了，而且他是每天跟耶稣在一起。 Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." 在十字架上，主耶稣说：“主啊，饶恕他们。” Ada seorang yang bernama C.S. Lewis. 有一个人名叫 C.S. Lewis， C.S. Lewis ini adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam pengajaran ateisme atau menolak adanya Tuhan. 这个人呢，在这个教导关于无神论的教义呢是非常有影响力的。 Dia sebenarnya lahir dari orang Kristen. 他本来是成为基督徒出生的， Tapi waktu kecil mamanya sakit. 但是小时候他妈妈生病了。 Waktu mamanya sakit, dia ingat di sekolah minggu diajar kalau ada masalah berdoa. 那当他妈妈生病的时候，他就记得在主日学的时候，如果我们有问题，我们要祷告。 Jadi dia berdoa supaya mamanya sembuh. 所以他祷告让他妈妈可以痊愈。 Kenyataannya 事实呢， tidak. 不痊愈了。 Beberapa waktu kemudian mamanya meninggal dunia. 过了不久，他妈妈就去世了。 Lalu C.S. Lewis berkata, 然后 C.S. Lewis 说， ini bukti Tuhan tidak ada. 这证明了神不在。 Saya berdoa supaya mama saya sembuh, tidak ada. 我祷告让我妈妈可以痊愈，但是没有发生。 Dan sejak saat itu dia tidak mau lagi percaya Tuhan. 所以从那天起，他就不要相信主了。 Dan dia salah satu orang pintar yang mengajarkan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. 他是一个聪明人，是教导这个世界神是不在的。 Kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? 如果神是存在，那为什么有苦难呢？ Namun Tuhan begitu baik buat C.S. Lewis. 但是上帝对他是那么的美 Di 善。 masa dewasanya, dia akhirnya bertemu dengan Tuhan. 他长大了以后，他就遇见了上帝。 Dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 最后呢，他把生命就交给耶稣作为他的救主， Satu perjalanan yang panjang, 是一个漫长的路程。 tapi dia berhasil menerima kenyataan 但是他成功的接受这个事实， bahwa kehidupan bersama dengan Allah bukan tidak ada masalah.
就是与神同行的生活，并不意味着没有问题， tapi ada damai di tengah-tengah dan menghadapi masalah itu. 但是在面对问题的时候有平安。 Kalau misalnya ada pengajaran, jadilah orang Kristen, nggak akan sakit sampai tua. 如果有一个教导说，那我们要做基督徒，我们到老就不会生病了。 Semua orang pasti pengen, betul ya? 那所有的人一定会要的。 Baptis besok, 明天受洗， dan kemudian tidak akan pernah mengalami kesusahan keuangan. 然后呢，以后就不会面对经济困难了。 Buka tabungan selalu ada lagi, tanpa bekerja. 看我们的存款一定有钱了，我们是不必工作了。 Emangnya Tuhan jin? Bukan. 这个上帝是精灵吗？当然不是。 Percaya pada Tuhan, maka tidak akan ada lagi air mata. 那相信主一定不会有眼泪了。 Saudaraku, percaya kepada Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. 那我们相信主，并不表示没有问题， Tapi memiliki kedamaian ketika menghadapi masalah yang ada. 但是当我们面对问题的时候，我们拥有平安。 Banyak orang berpikir mengikut Tuhan itu susah. 有很多人认为跟随主是很难的， Faktanya hidup tanpa Tuhan lebih susah. 但是事实上，没有上帝过生活更困难了。 Saudara yang percaya pada Tuhan kalau susah ngapain? 那我们相信主的人，如果我们困难的时候，我们做什么呢？ Berdoa. 祷告， Atau kayak paduan suara tadi, bernyanyi katanya. 或者刚才那个诗班就是唱诗。 Tadi kalimatnya bagus ya, di tengah penderitaan aku bernyanyi. 刚才有句子说，在苦难当中我唱诗。 Kalau orang yang nggak punya Tuhan ngapain? 那如果没有上帝的人，他做什么呢？ Dia mau berdoa sama siapa? 他要向谁祷告呢？ Apa alasannya dia bernyanyi? 那他唱诗是有什么原因呢？ Hidup di luar Tuhan jauh lebih susah, saudaraku. 那在上帝以外的生活是更困难了。 Itu sebabnya saya Lewis kembali kepada Tuhan. 因此呢，为什么这个 C.S. Lewis 他回到上帝面前？ Bahkan masalah itu seringkali dipakai Tuhan untuk membawa kita mendekat kepadanya. 甚至上帝常常使用这个问题，让我们可以亲近 Waktu ada 他。 masalah pergumulan, Tuhan mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya. 当我们面对挣扎和问题的时候，上帝邀请我们来亲近他。 Bapak Ibu yang sudah punya anak dan punya cucu. 那你们有了孩子、孙子的， Kira-kira kapan anak dan cucu saudara baik-baik sama saudara? Ma atau mama, gimana kabar? Itu kapan situasinya? 那你们的孙子或者孩子对你很好的是什么时候呢？ Waktu dia punya banyak uang atau lagi kesusahan uang? 那当他们有很多钱，还是在经济困难的时候？ Banyaknya lagi kesusahan, betul ya? 很多次的是在困难的时候。 Seringkali pada waktu kesusahan kita baru sadar kita perlu Tuhan. 有的时候在苦难来临的时候，我们才意识到我们需要上帝。 Tapi sebaiknya menurut Alkitab kita bertekun bukan karena itu. 但是圣经说，我们忍耐并不是因为这样， Tapi karena kita mencintai Tuhan kita 但是是因为我们爱我们的主， yang sudah mati buat kita. 已经为我们死的， Karena dia sudah mati buat kita, 因为他已经为我们死， maka layak kita ikuti kemanapun dia berjalan. 所以我们应该跟随他，无论他去哪里，我们就跟 Hari 随 ini 他。 mungkin kita perlu berkata, 今天也许我们要说， tolong saya ya Tuhan 主啊，帮助我，救我， untuk bertekun, 让我可以坚持下 untuk 去， tidak goyah, 不动摇， untuk tidak berubah, 不改变， bahkan bersuka cita di tengah ketidakmudahan ini. 甚至在不容易当中，我们还是喜乐， Karena aku mau berjalan bersama denganmu. 因为我要与你同行。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Siapa di antara kita yang ingin mengakhiri hidup dengan indah, dengan baik bersama dengan Tuhan? 那在我们当中呢，是谁想要与上帝拥有一个很好的结束呢？ Tuhan menjanjikan kekuatan bagi kita untuk berjalan sampai akhir. 那上帝允许我们，给我们力量，可以走到最后。 Tuhan menjanjikan penghiburan yang kita butuhkan sampai akhir. 上帝也允许我们可以
安慰直到最后。 Tuhan yang menghibur, menguatkan dan memampukan para tokoh iman berjalan sampai akhir. 是上帝给那个信心为人一个能力，让他们可以忍耐到底。 Tuhan yang sama juga yang rindu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. 那同样的神也渴慕给我们能力。 Siapa di antara kita yang mau berkata, Tuhan tolong saya untuk tekun sampai akhir. 那在我们当中，是谁有渴慕的心来说，主啊，我要忍耐到底， Di tengah kelemahan tubuh, 在身体的软弱 di 上， tengah kesakitan yang ada, 当我们的病痛当中， di tengah pergumulan yang ada, 在我们的挣扎当中， bantu saya untuk berjalan terus sampai akhir. 帮助我，让我可以坚持到底。 Bagi kita yang mau mengatakan itu, 如果我们愿意这样说的话， mari kita letakkan tangan kita di dada kita 那我们把手放在我们的胸口， dan kita menghadap Tuhan. 我们来到神面前。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， bantulah kami 帮助我们， untuk berjalan sampai akhir. 让我们可以走到最后， Bukan dengan kekuatan kami, 不是按照我们的力量， tapi dengan kekuatan-Mu. 但是用你的力量 Bantu kami untuk bertekun 帮助我们，让我们可以忍耐， dengan kekuatan-Mu. 是用你的力量， Hibur kami dengan sukacita-Mu, 用你的喜乐来安慰我们， dengan damai sejahtera-Mu 用你的这个平安， di tengah-tengah pergumulan hidup ini. 在我们的挣扎当中， Kami meletakkan tangan kami di dada kami 我们把手放在我们的胸 karena 口， kami mau percaya kepadamu 因为我们要相信你， dan meletakkan seluruh beban kehidupan kami 也放下我们所有的重担 ke dalam tangan-Mu. 在你的手中。 Terima kasih 感谢主， karena Engkau mengasihi kami. 因为你爱我们， Kami berdoa memohon 我们祷告祈求， dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。